Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Marina binti Mat Nafis dan rakan pasukan saya Zubaidah binti Abdul Ghani, Tuan Muhammad Indra Putra bin Tuan Abdul Razak. Kami merupakan pegawai daripada PPD Gombak Selangor ingin membentangkan tentang pembelajaran dalam norma baru bercirikan pembelajaran abad ke-21, iaitu pembelajaran berasaskan permainan menggunakan MyChemistOlt dalam pembelajaran kimia. Pandemik COVID-19 pada Mac 2020 telah menyaksikan penutupan sekolah. Ini menyebabkan pengajaran dan pembelajaran daripada rumah ataupun kita kenali sebagai PDPR terpaksa dijalankan. Namun begitu, didapati kehadiran murid semakin kurang memberangsangkan. Salah satu faktor yang telah dikenal pasti adalah kebosanan PDPR yang kurang menarik. Bagi pembelajaran sains, aktiviti eksperimen tidak dapat dijalankan, menyebabkan penguasaan konsep-konsep sains di kalangan murid semakin lemah. Tambahan lagi, guru tidak menggunakan alat bahan bantu mengajar yang boleh menarik minat dan meningkatkan penguasaan pelajar terhadap mata pelajaran sains. Di samping itu, kebosanan ini sebenarnya dapat diatasi sekiranya guru melaksanakan pembelajaran yang berinovasi. Salah satunya pendekatan pembelajaran berasaskan permainan yang menyelitkan unsur gamifikasi. Namun begitu, ia adalah sesuatu yang baharu dan amatlah kurang dilaksanakan. Latar belakang kajian, baiklah, pelaksanaan pembelajaran secara fizikal dan aktiviti mengeksperimen memaksa guru untuk menjalankan PDPR secara dalam talian sepanjang pandemik menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan permainan. Pendekatan ini sebenarnya membantu murid untuk menguasai topik penyediaan garam serta konsep-konsep kimia walaupun eksperimen tidak dapat dijalankan. Kerana pendekatan ini menepati ciri pembelajaran abad ke-21 yang memenuhi aspek kolaborasi, komunikasi, kreativiti dan kritikal murid walaupun tanpa bersemuka. Dan permainan ini juga boleh dilaksanakan dalam pembelajaran secara dalam talian, secara hybrid ataupun secara fizikal. Dan kajian ini secara dasarnya menggunakan kaedah reka bentuk tinjauan melibatkan 7 buah sekolah menengah harian di daerah Gombak. Ini merupakan alat permainan MyChemistOlt yang telah kami inovasikan, iaitu pada awalnya alat pembelajaran ini bertujuan dilaksanakan dalam mood bersemuka. Namun begitu, kami telah memikirkan alternatif untuk melaksanakannya secara dalam talian akibat penutupan sekolah. Kini kita sedang berada dalam gelombang ketiga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2021-2025. Baik, pandemik COVID-19 sebenarnya telah menyaksikan penutupan sekolah yang menyebabkan guru dan murid terpaksa menggunakan pelbagai platform ICT untuk memastikan proses pembelajaran dan pengajaran berlaku secara berterusan. Seterusnya, pandemik COVID-19 juga telah menyebabkan kelopongan dalam pembelajaran sains. Ini adalah disebabkan guru dan murid tidak dapat melaksanakan aktiviti eksperimen secara bersemuka ataupun secara hands-on. Namun begitu, terdapat pelbagai alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini melalui kajian yang kami jalankan iaitu aktiviti pramakmal. Salah satu aktiviti pramakmal yang kami jalankan adalah pembelajaran berasaskan permainan secara mood dalam talian yang memperkenalkan kepada pelajar bagaimana untuk menjalankan aktiviti eksperimen dan penguasaan konsep sebelum mereka dapat mengikuti eksperimen di makmal apabila boleh bersemuka nanti. Baiklah, pada tahun 2020, inovasi dalam pendidikan dijangkakan berlaku, iaitu gamifikasi dalam pendidikan. Pengalaman kami menjalankan pembelajaran berasaskan permainan menggunakan mod dalam talian semasa era pandemik memberikan satu pengalaman pada kami bagaimana nak pastikan pembelajaran berasaskan permainan dapat dilaksanakan terutamanya dalam mata pelajaran sains. Jadi inilah kandungan kit permainan MyChemistOlt yang asalnya dibina untuk dilaksanakan secara fizikal. Kemudian kami telah inovasikannya untuk dijalankan dalam mod dalam talian. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada cara untuk bermain permainan MyChemistOlt. Jadi ini adalah merupakan pembahagian kumpulan untuk permainan ini. Terdapat 6 kumpulan dan setiap kumpulan perlu menyediakan 3 jenis garam yang berbeza.
Ini merupakan papan permainan yang pada awalnya dibina secara fizikal, tapi kami inovasikan dan kami paparkan menggunakan PowerPoint untuk mod dalam talian. Terdapat 3 tahap dan di tengah-tengahnya terdapat papan mata My Canvassoft. Setiap tahap diberikan kad prosedur dan juga kad radas. Okey, papan mata My Canvassoft merupakan panduan kepada pemain untuk melihat susunan tugasan dalam permainan ini. Ini adalah papan permainan yang akan lengkap pada akhir permainan. Ini merupakan mata-mata iaitu logam berharga yang akan diperolehi bagi setiap kumpulan berdasarkan ketepatan jawapan dan masa yang diambil. Ini merupakan mata ganjaran iaitu unsur yang diselitkan dalam permainan ini. Dan ini merupakan rekod catatan masa yang diperolehi oleh setiap kumpulan apabila kami menjalankan secara mod dalam talian. Okey, ini adalah keputusan permainan untuk My Canvassoft di akhir permainan. Okey, sekarang kita akan lihat kad-kad permainan. Okey, ini merupakan contoh kad permainan yang diberi nama sebagai kad misteri. Di belakang kad misteri kita ada tugasan dan kad tugasan ini sebenarnya dibantu oleh kad garam. Okey, kita lihat di sini ini adalah hint kepada kad misteri tersebut. Ini merupakan peta garam iaitu setiap pemain ataupun setiap kumpulan perlulah menulis jawapan mereka dalam setiap lembaran masing-masing. Dan ini merupakan kad radas. Pelajar perlu menyusun kad radas ini mengikut tulisan yang betul. Okey, right. Jadi ini adalah salah satu sepadanan kad radas dan juga kad prosedur. Dan ini adalah bahagian belakang kad prosedur. Ini adalah bahagian depan kad prosedur. Jadi setiap kumpulan itu perlu memadankan kad prosedur bagi setiap gambar kad radas yang telah mereka susun nantilah. Ini adalah kad cabaran minda dan simbol-simbol ini merupakan simbol-simbol yang terdapat di dalam makmal. Dan terdapat tugasan yang perlu mereka selesaikan di belakang kad simbol itu. Okey, di akhir permainan, pelajar dikehendaki untuk menjawab soal selidik dan kami mendapati seramai 225 orang murid telah melibatkan diri dalam menjalankan permainan ini selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan kajian ini dijalankan, kami mendapati min bagi konstruk yang disoal adalah melibatkan 42 item, mendapat angka yang tinggi iaitu melebihi 4. Okey, dan ini adalah merupakan respon murid daripada SMK Seri Garing, Rawang, Selangor. Assalamualaikum. Hi, my name is Haziq bin Muhammad Rizwan and I'm from SMK Sri Garing. When I was Form 4, I used to struggle with chemistry, especially Chapter 6, salts. If you know anything about Chapter 6, you know that it's extremely long and can be quite boring at times. That was until I found out about My Canvassoft. My Canvassoft is a program which teaches you chemistry, BOP 6 specifically, through a bunch of interactive and fun competitive games. I found it to be a lot more fun than your typical online class where half of us sleep. Another thing I really like about My Canvassoft is the fact that they don't spoon feed you the answers and actually give you room to figure it out on yourself. So from that, we get to understand better the chemical formulas or the equipment required for a certain experiment. Basically, it allows you to think for yourself and helps you get a better understanding of the topic. Overall, I highly recommend My Canvassoft to anyone who wants to improve their chemistry and anyone who is struggling with BOP 6. Okay, that's all. Bye-bye. Jadi, sasaran pengguna untuk permainan My Canvassoft ini adalah seperti pelajar, guru-guru dan juga pusat tuition lah. Baiklah. Dengan ini, saya ingin mengatakan semoga kajian ini dapat menjadi manfaat dan panduan kepada semua guru dan pegawai pendidikan yang terlibat supaya kita mendapat satu panduan dalam membangunkan alat pembelajaran yang boleh kita inovasikan, iaitu pembelajaran yang berasaskan permainan yang telah menyelitkan unsur gamifikasi dengan menggunakan kreativiti pelajar. Sama ada kita boleh melaksanakan secara bersemuka
atau mode dalam talian ataupun secara hybrid. Sekian, terima kasih.